Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afitil abdan wa shifaiha wa nuril absari wal basair wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa ala man ala darbihi isar ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. InsyaAllah Wahayukum bitahiyatil Islam wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini merupakan siri pertama yang akan membahaskan berkenaan dengan tafsir surah Al-Ikhlas. Suatu surah yang kecil dari sudut ayatnya, tapi besar maknanya. Suatu surah yang mempunyai latar belakang, keistimewaan dan makna yang sangat penting dalam kehidupan kita untuk diterjemahkan dan dihayati dalam kehidupan. Al-Quran itu sendiri merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat Islam ataupun untuk umat manusia secara umumnya. Maka ada dua fungsi besar selain daripada ada kepentingan-kepentingan yang lain. Pertama ialah untuk beribadah dengan membacanya, al-muta'abbadu bi tilawatihi, untuk diambil sebagai ibadah bagi membacanya, dengan membacanya. Dan yang kedua, hidayah, petunjuk bagi yang membacanya. Itulah kepentingan faham. Itulah kepentingan faham di dalam membaca Al-Quran. Kepentingan faham dalam membaca Al-Quran. Maka dari sinilah juga pentingnya pengajian seumpama ini, seperti tafsir, tadabbur dan sebagainya, supaya bukan sahaja kita membaca Al-Quran sebagai ibadah, tetapi juga kita membacanya sebagai hidayah, sebagai hudan lil muttaqin, hudan lin nas, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa secara khususnya dan petunjuk bagi manusia secara umumnya. Maka dengan sebab itulah kita membaca surah Al-Ikhlas dengan kefahaman. Kenapa kita pilih surah Al-Ikhlas? Kerana pertama, surah ini yang kita sering baca dalam solat pun.
Maknanya walaupun kita rasa baca surah Al-Ikhlas ini macam tak ada surah lain ke, tapi itulah juga yang diamalkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membaca surah Al-Ikhlas dalam setiap solatnya. Maka kita pun sering baca kerana itulah yang mudah hafal dan itulah yang mudah kita baca dan cepat habis untuk kita baca. Boleh kalau nak baca surah Al-Baqarah dalam solat misalnya, tapi kalau sendiri bolehlah, jangan jadi imam kan surah Al-Baqarah. Tapi kalau nak baca surah Al-Ikhlas elok, surah Al-Ikhlas. Maka kerana kita baca surah Al-Ikhlas dalam solat dan mungkin sebelum tidur setiap hari, mungkin baca surah Al-Ikhlas dalam harian kita apa saja masanya, bila saja masanya, maka surah yang sangat penting untuk kita faham maknanya. Dan selain surah Al-Fatihah lah, surah Al-Ikhlas ini, selain daripada surah Al-Ikhlas, selain surah Al-Fatihah ialah surah Al-Ikhlas ini. Jadi Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala turunkan sebagai untuk kita beribadah, sebagai untuk kita mendapat hidayah, sebagai mukjizat untuk menyokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kebenaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ambil manfaat ini, mudah-mudahan pada 4 pertemuan ini kita boleh sampai kepada keseluruhan perbahasan 3 ayat atau 4 ayat dalam keseluruhan surah ini. Ada 4 ayat, mungkin 4 sesi, kita boleh cover semuanya. Tapi pada siri yang pertama ini, pada sesi yang pertama ini, kita bahaskan tentang pengenalan dan keistimewaan surah Al-Ikhlas. Kita maknanya mukadimah kepada tafsir ialah latar belakang, insya-Allah. Latar belakang surah. Ya. Latar belakang surah Al-Ikhlas. Yang kita perlu tahu daripada surah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas mempunyai latar belakang seperti mana surah yang lain yang disebut sebagai surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Maka kerana surah Al-Ikhlas ialah surah Makkiyah, maka ianya mempunyai latar belakang surah Makkiyah yang lain. Bila kita kata surah Makkiyah, maka lawannya surah Madaniyah. Ada beza antara surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Jadi apakah makna surah Makkiyah dan apa makna surah Madaniyah ini dibahaskan dalam ulum Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Bila kita bahaskan tentang Al-Quran, ada ilmu-ilmu yang mengkhidmati cara untuk memahami Al-Quran, disebut sebagai ulum Quran. Ilmu-ilmu yang disusun oleh ulama untuk berkhidmat kepada makna Al-Quran, bagaimana memahami Al-Quran yang disebut sebagai ulumul Quran. Maka ulumul Quran ini antara yang dibahaskan ialah tentang Makki dan Madani. Ada Makki dan ada Madani. Apa makna Makki? Apa makna Madani? Maka di situ ada 3 pendapat sekurang-kurangnya. Kita mulakan dengan pendapat yang
Pertama, pembahagian Makki dan Madani dibahagikan dari sudut tempat sesuai dengan namanya, Makki, Madani. Jadi ada yang mengatakan dibahagikan Makki dengan Madani ni ikut tempat. So Makki apa? Makki Makkah, diturunkan di Makkah. Madani Madinah, maka diturunkan di Madinah. Ada ulama membahagikan Makki dengan Madani itu berdasarkan tempat. Maka timbul persoalan bagaimana dengan surah-surah yang tidak diturunkan di Makkah dan di Madinah, seperti surah-surah yang diturunkan di ketika Nabi SAW berperang di luar Madinah dan bukan di Makkah. Jadi itu surahnya apa? Kalau diturunkan di perang peperangan misalnya, perang Badar ke perang Khaybar ke, apakah surah-surah itu dinamakan Khaybari? Contoh, maka pembahagian Makki kepada Madani dari sudut tempat itu lemah. Dari sudut tempat. Pembahagian yang kedua adalah dari sudut individu. Makki diturunkan untuk orang Mekah, dan Madani diturunkan untuk orang Madinah. Asal turun dia. Tetapi ada juga banyak ayat Quran yang diturunkan bukan untuk orang Mekah dan bukan untuk orang Madinah. Latar belakang peristiwanya bukan tentang orang Mekah dan bukan tentang orang Madinah. Mungkin saja tentang orang yang datang dari Najran misalnya, datang dari delegasi-delegasi yang datang kepada orang-orang yang bukan Mekah dan Madinah. Jadi itu juga pendapat yang lemah. Pembagian Makki dan Madani dari sudut apa? Individu, orang. Maka itu lemah. Dan pendapat yang ketiga dibahagikan ikut masa. Jadi tempat, kedua orang, individu, dan yang ketiga masa. Dan dibahagikan ikut Madani dan Makki dan Madani itu dibahagikan ikut masa. Makki itu sebelum hijrah, walaupun di luar kota Mekah. Madani di selepas hijrah, walaupun di Mekah dan di luar Madinah, seperti yang diturunkan di hari Arafah, diturunkan di Mekah tetapi selepas hijrah, jadi disebut Madani walaupun diturunkan di Mekah Al-Mukarramah. Baik, maka itu makna yang paling kuat lah. Itu makna yang paling kuat. Maka surah Al-Ikhlas ialah surah Makki. Surah Makkiyah. Maknanya apa? Sebelum hijrah. Surah Makkiyah ini ada 85 surah Makkiyah. Ada 85. Ada surah yang keseluruhannya diturunkan sebelum hijrah, ada surah yang diturunkan semuanya selepas hijrah. Ada surah disebut dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, ada surah yang diturunkan sebahagian yang di Mekah dan sebahagian yang di Madinah. Ikut ayat. Jadi ayat ni Makki, ayat ni Madinah. Wallahu alam. Seperti macam surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk dikatakan ada 3 ayat daripada surah Al-Muluk yang turunnya setelah hijrah ataupun setelah hijrah lah. Wallahu alam. Tapi tidak disebutkan apakah ayat itu. Tapi kita ambil kira kita mengambil kira mungkin saja ada kaul yang dhaif ataupun macam mana, kerana tidak dijelaskan apakah ayat tersebut. Tapi ala kulli hal, surah Al-Ikhlas sudah tentu semuanya diturunkan keseluruhannya sebelum hijrah. Ya, semuanya sebelum hijrah. Jelas. Dan surah ini
Ialah surah yang ke-21 daripada 85. Para ulama membahaskan daripada 85 surah Makkiyah, banyak 85 ni. Al-Quran ada 114. Solat 85. Jadi berapa? 85 114 29. Jadi Madaniyah 29. Ya, yang turunkan sampai je 29. Sikitnya. Of course lah, pertama Nabi SAW hidup di Mekah 13 tahun. Kemudian dan lepas hijrah 10 tahun. Ya, 10 tahun. Dan sudah tentu sudah tentu surah Madaniyah lebih sikit, lebih banyak sebelum hijrah. Dari sisi yang kedua, surah Makkiyah pendek-pendek. Ya, pendek-pendek. Surah Madaniyah itu dia Al-Baqarah, Tiwal, surah-surah panjang. Surah panjang. Dan kenapa diturunkan pendek-pendek di awal sebelum hijrah? Ya. Kenapa? Supaya orang senang hafal. Masa tu dengan cabaran hidupnya, dengan tekanan, kalau bagi surah panjang lagi, itu salah. Sebab tu bagi surah pendek. Dan isu-isunya berkaitan dengan tauhid, bukan berkaitan dengan hukum hakam. Tauhid senang, kuatkan tauhid, dan keimanan kepada Allah dan hari akhirat, kuatkan. Sebab orang-orang musyrikin menyekutukan Allah, uluhiyah dan rububiyah, penyembahan dan kepercayaan, dan menyembah selain Allah SWT, menyembah selain Allah. Dalam masa yang sama, orang musyrikin juga tidak beriman kepada hari akhirat, tidak beriman kepada hari akhirat. Baik. Dan diturunkan selepas surah An-Nas. Walaupun surah An-Nas last sekali, tetapi diturunkan sebelum surah An-Nas. Selepas surah An-Nas. Apa maksudnya? Maksudnya susunan ini benar-benar daripada Allah. Kalaupun surah itu diturunkan sebelum dan selepas, tetapi Allah yang akan menyuruh Nabi SAW untuk susun. Di mana letaknya? Surah Makkiyah banyak di belakang-belakang, padahal diturunkan sebelum hijrah. Surah Madaniyah banyak di depan-depan, Al-Baqarah, Ali Imran. Ini susunan yang tauqifi, memang bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh pandai-pandai semula sini dulu, tak, ya, tak ikut susunan pun diturunkan bila tak. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan bagi tahu Nabi SAW. Nabi SAW akan beritahu sahabat, ni ayat ni masuk sini, ya. Seperti surah Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah hari di mana kamu kembali kepada Allah. Dan dikatakan itu ialah ayat terakhir diturunkan secara mutlak. Nabi SAW wafat lepas beberapa hari daripada turunnya ayat itu. Tapi ayat itu diletakkan di tengah-tengah Al-Baqarah, bukan di hujung surah Al-Baqarah. Hujung surah Al-Baqarah ialah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik. Kemudian Imam Qatadah menyebut, ya, Innallaha assasa as-samawati was-sab'a wal ardina as-sab'a ala hadhihi surah. Allah Subhanahu Wa Taala mengasaskan langit dan bumi seluruhnya. Ini 7 petala langit dan bumi berdasarkan surah ini. Maksudnya apa? Berdasarkan tauhid. Asas kepada kejadian alam ini semuanya berorientasikan tauhid. Maknanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ya, kul. Katakanlah wahai Nabi SAW, wahai Sayyidina Muhammad, seluruh yang kamu lihat ini dan sebagainya itu menunjukkan kepada
Allah yang Maha Esa. Dialah maknanya satu-satunya yang benar-benar wujud, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan yang mutlak. Bahkan ulama sufi menyatakan satu-satunya yang dikatakan dia ialah Allah. Maknanya satu-satu yang ada nilai wujud ialah Allah. Bila kita refer sesuatu kepada sesuatu, sebenarnya kita sedang refer kepada Allah. Walaupun ini apa? Ini buku, tetapi ini ialah ciptaan Allah. Bukan manusia yang tulis. Manusia yang tulis, tetapi manusia, Allah yang cipta. Jadi Allah ciptakan manusia dan perbuatannya. Jadi manusia Allah ciptakan, dan Allah Muhammad tak malut perbuatannya menulis buku dan buku yang jadi seketul ni. Semua Allah ciptakan kebolehan untuk buat buku ini. Ketika dia buat buku itu dan setelah jadi ni, dah jadi buku. Nampak? Maka itu huwa Allah. Kalau ketika semua lihat semua yang establish wujudnya, itu adalah tentang Allah. Itu adalah tentang Allah. Ahad, satu-satunya yang wujudnya dengan dirinya sendiri. Istiqlal, maknanya mustaqil biwujudihi. Maknanya apa ya? Tersendiri wujudnya. Yang lain semua wujudnya muqayyad, wujudnya terkait dengan Allah. Satu-satunya yang maha wujud, yang wujudnya menunjukkan tentang dirinya ialah Allah. Selain daripada itu, semua wujud menunjukkan kepada siapa? Kepada penciptanya. Sebab itu orang sufi mengatakan wujud hanyalah milik Allah. Dia orang kata, habis yang lain semua tak wujud, yang lain semua diwujudkan. Diwujudkan. Jadi kena bezakan antara maksud wujud di sisi orang sufi dan wujud di sisi orang akidah. Wujud itu di sisi orang akidah dan di sisi ahli falsafah dan bahasa, wujud itu ialah semua yang sabit di luar diri kita, semua yang ada di luar akal, kharij fi zihin, semua yang ada sabit, ada bendanya di luar minda kita. Kalau kita tak memikirkan pun benda tu ada. Kita tak memikirkan kereta kat luar tu, kereta tu ada tak? Ada saja. Maka itu wujud. Berbeza dengan iktibar. Iktibar itu ialah benda yang kalau kita tak fikir, tak ada. Kalau kita tak fikir, tak ada. Macam nombor tak ada. Maknanya bilang-bilang. Kuantiti kalau tak fikir, tak ada. Ada tak bilangan buku? Tak ada kalau kita tak bilang. Yang ada ialah buku-buku tu. Dia jadi bilangan buku bila kita bilang. Jadi bilang ni ada tak? Bilang ni tidak ada. Dia sabit saja. Kalau kita yang iktibarkan dia berapa bilangan. Maka itu bahasa akidah. Wujud tu yang di luar minda kita. Tetapi orang sufi mengatakan wujud itu ialah yang wujud itu li zatihi bi zatihi fi zatihi. Wujud itu ialah memang milik dirinya, pada dirinya, tentang dirinya. Satu-satunya yang wujud macam ini ialah Allah. Wujud lah milik dirinya, tentang dirinya, dengan dirinya. Wujud kita bukan milik kita. Wujud kita bukan tentang wujud kita. Wujud kita bukan tentang diri kita. Dan wujud kita bukan dengan diri kita. Jadi ini apa? Diwujudkan. Itu yang mempengaruhi kita punya kehidupan. Kalau kita rasa kita wujud, macam-macam kita, banyak kerenah lah kita dengan Allah. Aku nak itu, aku nak ini, aku nak ini. Tapi kalau kita rasa kita diwujudkan, ya salah. Anugerah. Apa yang kau nak? Wujud ni pun anugerah dah. Tapi bila kita tak rasa wujud ni anugerah, diberi wujud, so apa kau nak? Ini banyak lagi senarai. Habis senarai ni, senarai lain pula. Kenapa? Tidak ada beza, tidak boleh dibezakan wujud dengan diwujudkan. Dan di situlah kegelinciran kehambaan. Itu
Ahad bukan sahaja untuk membantah penyembahan kepada selain Allah, tetapi menetapkan keakuan kepada selain Allah. Menyembah satu hal lah. Menyembah ini maknanya menisbahkan sifat-sifat ketuhanan kepada Allah, selain Allah. Menyembah selain Allah tu menisbahkan sifat-sifat ketuhanan kepada selain Allah. Itu satu hal. Memang tak ada orang Islam yang lahir dengan keluarga Islam yang tiba-tiba nak menisbahkan ke apa? Sifat-sifat ketuhanan kepada selain Allah. Kenapa pula? Nak nisbahkan sifat-sifat ketuhanan kepada Allah pun kadang-kadang lalai. Tiba-tiba nak menisbahkan sifat-sifat ketuhanan kepada selain Allah lagilah. Jadi cerita orang beriman, orang yang lahir dalam keadaan iman ini, dia tidak cerita pasal nak menyembah selain Allah ataupun i'tiqad ada Tuhan selain Allah. Tidak. Dia cerita pasal apa? Lalai, ghaflah, dengan makna ahad yang lebih khusus. Apa dia? Ahadiyah ni, ananiyah, keakuan, merasa wujud secara independen, mustaqil. Maka kalau itu alam ini semuanya, walaupun 7 lapis bumi, 7 lapis langit, tapi kembali kepada ahad, kalimah yang satu, iaitu apa? Keesaan Allah. Kemudian sebab sebab surah Al-Ikhlas diturunkan dalam ilmu ulumul Quran, dalam ilmu ulum Quran, ada bab disebut sebagai asbabun nuzul. Kenapa ayat itu diturunkan? Sebab penurunan ayat. Apa dia? Asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Kenapa ayat Quran itu diturunkan? Ada ayat Quran diturunkan tanpa sebab. Memang nak diturunkan begitu. Tak ada latar belakang. Allah turunkan untuk bagi. Ada, tapi adalah cerita. Cuma tidak ada sebabnya. Al-Quran itu tidak membicarakan tentang peristiwa itu, tetapi diturunkan pada peristiwa itu. Ada ayat yang turun sedang membahaskan peristiwa yang sedang berlaku. Itu bentuk penurunan Al-Quran. Kemudian dalam macam mana kita tak tahu? Kena tengok riwayat. Tengok riwayat datang daripada sahabat cerita. Kenapa surah ni turun, ayat ni turun? Kenapa ayat? Bagaimana? Tahu kenapa ayat ni turun? Sebab akhirnya akan berlaku banyak-banyak riwayat dalam tentang menceritakan tentang surah ini turun kenapa, ayat ni turun kenapa. Jadi bagaimana cara ulama? Cara ulama ada dua. Kalau riwayat yang pelbagai, yang saling berbagai, maka pertama kaedahnya ialah taufik. Cuba sepadukan, cuba sintesiskan, cuba apa? Sepadukan, harmonikan riwayat-riwayat ini. Mungkin orang ini tengok daripada angle ini, mungkin orang ini tengok dari angle ini, mungkin orang ini tengok angle ini, nampak? Itu cuba taufik. Maknanya bukan nak kritik riwayat lain, tapi cuba harmonikan. Itu pendekatannya pertama. Ada pendekatan yang tarjih, menguatkan pendapat berbanding menguatkan riwayat berbanding riwayat yang lain. Maka anda katakan ini lagi kuat dia. Maka bila ini kuat, so ini tak terima, tak diterima, so jadi lemah lah. So kita based on satu saja cerita, turun cerita ni. Itu kaedah yang kedua. Ada antara kaedah juga mungkin boleh dimasukkan dalam mengharmonikan antara riwayat, ialah mengatakan bahawa ayat Al-Quran itu diturun berulang kali. Surah itu ataupun ayat itu diturunkan berulang kali. Macam-macam peristiwa, ini pun turun, yang ini pun turun sekali lagi. Boleh tak? Boleh. Tidak menafikan bolehnya turun ayat berulang-ulang. Boleh. Itu asas daripada kita nak faham tentang sebab turunnya surah Al-Ikhlas. Jelas tak? Tamam lah. Baik. Sampai berapa ni? 12 ke 1?
Maka ada 3 bentuk riwayat. 3 pembahagian ulama riwayat meriwayatkan tentang sebab turun surah Al-Ikhlas. 3. Pertama, dikatakan ayat ini diturunkan dengan sebab pertanyaan orang musyrikin Mekah. Sebab apa? Pertanyaan orang musyrikin Mekah. Orang musyrikin Mekah tanya tentang Allah, kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua mengatakan ianya diturunkan disebabkan pertanyaan orang Yahudi. Tadi musyrikin Mekah. Yang kedua, orang Yahudi. Pendapat yang ketiga mengatakan ayat ini diturunkan disebabkan pertanyaan orang Nasrani. 3 pendapat. Maka riwayat yang menceritakan ayat ini diturunkan disebabkan pertanyaan orang musyrikin, ada 1, 2 dalil. 3 4 dalil. Kita bacakan 1 cukup lah, ya. Pertama, daripada Ubay bin Ka'ab, bahawa annal musyrikin qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam unsub lana rabbak. Orang musyrikin datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya dan bercakap, mengatakan unsub lana rabbak, sifatkan tentang Tuhan kamu kepada kami. Ceritalah tentang Tuhan kamu ni macam mana. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang turunkan ayat Al-Quran. Kul, katakanlah wahai Muhammad SAW, menjawab soalan musyrikin tadi ila akhirih, Allahu Allahu ahad dan sebagainya. Baik, jelas. Pendapat yang kedua mengatakan pertanyaan ini diturunkan kepada disebabkan pertanyaan orang Yahudi. Ada 3 dalil. Kita bacakan dalil pertama. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebetulnya Sayyidina Anas ni sahabat Nabi SAW yang bersuhbat dengan Nabi SAW di Madinah setelah hijrah, ya. Maka dalam riwayat ini Ja'at Yahud Khaybar, datang Yahudi Khaybar. Maka kita dapati gambaran latar belakang kisah ini ialah setelah hijrah, perang Khaybar. Maka Nabi SAW didatangi oleh Yahudi daripada Khaybar dan mengatakan, faqalu ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Abul Qasim siapa? Rasulullah SAW. Khalaqallahu al-malaikata, Allah SWT ciptakan malaikat min nuril hijab, daripada cahaya tabir. Wa Adam min hama'in masnun, dan Adam daripada tanah yang kering dibakar tu, ya. Wa iblis min lahab bin nar, daripada iblis daripada percikan ataupun lahab, nyala-nyala. Bukan daripada yang tengah tu, yang lahab lah, yang menyala-nyala tu lah. Kalau kita bakar api tu, bukan kita terbakar dengan api, kita terbakar dengan percikannya tu. Tu pun berdiri juga. Itu pun jadi iblis, ya. Wa sama amin dukhan, dan langit daripada gas ataupun asap, daripada gas lah. Wal ard, daripada butiran-butiran air yang sudah kering, tanah. Fa akhbirna an rabbik, maka cerita tentang Tuhan
kamu. Maka Nabi SAW tak jawab, sehinggalah Allah SWT, sehinggalah Jibril datangkan surah ini. Baik. Baik, ini cerita tentang apa? Cerita tentang surah diturunkan disebabkan pertanyaan siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Dan yang ketiga, pendapat yang menceritakan diturunkan disebabkan pertanyaan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Wufud. Selepas hijrah, of course, datang delegasi daripada Najran, orang-orang Kristian. Faqalu sif lana rabbuk. Bagitahulah Tuhan kamu ni macam mana. Adakah daripada Zabrijat, batu-batu lah, yakut, batu yakut, emas, ataupun daripada perak. Qala inna rabbi laisa min syai'. Tuhanku bukan daripada mana-mana unsur. Annahu khaliqul syai', kerana dia ialah yang menciptakan benda. Jadi Tuhan menciptakan tempat, maka sudah tentu tidak bertempat. Tuhan menciptakan masa, sudah tentu tak bermasa. Maka turun ayat ini. Jadi bismillah. Apa pelajaran yang kita? Sekarang yang mana satu betul? Sudah tentulah yang paling kuat adalah pendapat yang pertama. Kerana apa? Kerana ayat ini Makkiyah. Surah ini Makkiyah. Berdasarkan timeline, garis masa pun, kalau kita nak gabungkan semua ayat, semua riwayat pun, sudah tentulah ianya turun untuk menjawab pertanyaan musyrikin paling awal. Kemudian Yahudi, perang Khaybar, lepas perang Khaybar ataupun ketika perang Khaybar, ataupun lepas tu barulah tahun Wufud ataupun delegasi dari Najran datang. Itu timeline. Sama ada kita kuatkan pendapat ini, pendapat pertama, sebab apa? Memang ini awal-awal diturunkan, sesuai dengan latar belakangnya diturunkan di Makkah sebelum hijrah. Ataupun kita gabungkan semuanya dengan mengatakan diturun banyak kali. Kali pertama diturunkan untuk menjawab musyrikin Makkah. Dan dalam riwayat tentang Yahudi, Allah SWT dalam riwayat yang diturunkan dalam riwayat ini mengatakan Jibril hanya mendatangkan apa? Mendatangkan ayat ini, maknanya bagi ayat yang sama yang sudah memang tahu. Sudah tahu, bagi sekali lagi. Apa masalahnya? Jawab je dengan surah Al-Ikhlas. Jadi itu tidak menunjukkan surah itu diturunkan disebabkan pertanyaan itu. Sebab dah diturunkan dengan sebab pertanyaan yang sudah didahului oleh orang musyrikin. Maka ada riwayat mengatakan orang musyrikin yang cuba tanya orang Yahudi sendiri apa nak ditanya tentang Muhammad. Ya. Maka banyaklah kisah. Ya. Maka diturun berulang kali pun tidak ada masalah. Jelas? Ya? Jelas. Baik. Kelebihan surah Al-Ikhlas. Ada orang soal. Fa'lam anna sifatihi tawqifiyah hadza asma'uhu. Kita panggil Nabi, so istidlal dengan matan ni pun tak kena, kerana matan ni cerita pasal nama dan sifat Allah. Tapi dalam selawat tibbiyah cerita pasal Nabi SAW. Jadi kita nak menamakan, mensifatkan Nabi SAW
dengan sifat-sifat Nabi SAW yang yang memang tidak bertentangan dengan syarak, tak apa. Kerana permasalahan menamakan Allah dan mensifatkan Allah itu yang dibahaskan, adakah tauqifiyah. Tauqifiyah itu maksudnya tergantung kepada Allah. Dan itu juga khilaf para ulama, dibahaskan dalam kitab Syarah Ibnu Hajib, dalam Aqidah Adudiyah dan sebagainya. Bukan Aqidah Adudiyah, syarah kepada Aqidah Ibnu Hajib. Siapa? Ibnu Kiwan. Syarah mengatakan bahawa itu khilaf. Menamakan Allah SWT dengan nama yang tidak pernah Allah namakan itu, pertama dia kata tak boleh. Ada yang kata boleh selagi mana tidak bawa kepada lafaz-lafaz yang tidak sesuai langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentang Allah SWT. Tentang Rasulullah SAW luas saja. Para sahabat memuji Rasulullah SAW dengan pujian yang luar biasa. Bahkan ada syair yang menyebut tentang, tak ingat kalau bukan kerana engkau kami tidak menyembah Allah dan sebagainya. Maka itu ialah penamaan-penamaan ataupun penyifatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jauh daripada boleh kita sifatkan dengan sifat yang paling sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih daripada itu. Dan sudah kita ada belakangnya saja, kita ada qasidah yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh para ulama, termasuk Imam Abu Hanifah sendiri, yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Jadi untuk mengatakan tidak boleh mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tibil qulub wa dawaiha, itu tidak betul. Bahkan dalam adab mufrad disebutkan kisah Sayyidina Ibnu Umar yang mengajarkan kalau kamu itu ada satu kawan beliau sakit kakinya, itu bengkak. Ibnu Umar mengatakan, nak ubat dia kau sebut nama orang yang kau paling sayang. Maka dia kata, ya Muhammad. Akhirnya sebahagian riwayat mengatakan beliau sembuh, menyebut ya Muhammad. Itu tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha. Salah satulah tibil qulub. Nabi SAW itu sebagai sebagai penawar bagi hati. Kerana apa? Pertama dari sudut kuduah, yang kedua dari sudut mahabbah. Kuduah, kalau kita mencontohi akhlak Nabi SAW, akhirnya merawat hati kita lah dengan akhlak. Hati kita buruk, berakhlak dengan akhlak hati Nabi SAW, jadi baik, rawatlah tu, tibil, jadi rawat. Yang kedua mahabbah, cinta kepada orang-orang soleh ni mahabbah. Memandang Nabi SAW ialah memandang akhirat. Para sahabat ini, kenapa Nabi SAW memilih untuk hidup bersederhana dan sebagainya, agar para sahabat ketika memandang Nabi SAW terus ingat akhirat. Sebab Nabi SAW nak menunjukkan bahawa bukan tempatnya di sini. Kalau tempatnya di sini, banglo dah dibuat. Nabi SAW memang boleh sehebat Nabi Sulaiman, tetapi Nabi SAW punya tarbiyah, Nabi SAW punya tarbiyah ialah mengajak para sahabat untuk melihat bagi baginda SAW dan melihat hidup Nabi SAW, melihat bahawa inilah orang yang hidupnya untuk pergi kepada akhirat. Kalau Nabi SAW bangunkan banglo, kita tak nampak macam perjalanan kita sebenarnya ialah tentang akhirat nanti. Sayyidina Umar tengok, Rasulullah, kan Nabi SAW tidur di bawah pokok, di atas tanah. Maka Sayyidina Umar mengatakan, wahai Rasulullah, Rom dengan istananya,
Parsi, Kaisar dengan apa nama satu lagi tu, Raja Rom dan Raja Parsi, kedua-duanya dalam istana mereka dengan singgah sananya. Tetapi engkau ni ialah Rasul, utusan Allah, masih tidur di atas tanah, berbantalkan tangan lengan dan beralaskan pasir tanah. Maka Nabi SAW mengatakan kita ialah kaum yang mana Allah simpan semua itu untuk akhirat. Kita ialah satu kaum yang Allah SWT simpankan semua itu nanti. Dan mereka ialah kaum yang Allah segerakan di sini. Ini adalah kulihal nak menceritakan bahawa apa konteks kalau kita mengatakan bahawa Nabi SAW sebagai penawar dengan izin Allah SWT, itu silakan. Memang semua benda dengan izin Allah. Takkanlah Panadol kecil tu besar lagi lah Nabi SAW. Ya. Asbab ni luas. Asbab ini luas. Ya. Selagi mana orang cuba dan mujarrab, maka itulah asbab. Ya. Itulah asbab. Baik. Kelebihan surah Al-Ikhlas. Pertama, surah Al-Ikhlas apa? Banyak ni. Pertama, menyamai sepertiga Al-Quran. Menyamai sepertiga Al-Quran. Kalau baca 3 kali, satu. Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, anna rajulan yasma' rajulan yaqra qul huwallahu ahad wa yuraddiduha. Ada dia seorang lelaki dengar satu orang baca qul huwallahu ahad dan ulang-ulang sepanjang malam. Falamma asbaha jaa ila Nabi Rasulullah SAW. Kemudian bila dah siang, orang tu datang kepada Nabi SAW. Orang yang dengar orang ni baca qul huwallahu saja. Wa ka'anna rajul yataqaluha. Lelaki ni macam memandang kecil lah. Alah, takkan qul huwallahu saja, kan? Macam memandang kecil. Perbuatan itu apa? Dah boleh baca banyaklah sikit. Macam itulah ideanya. Mana yataqa luha. Faqala Rasulullah SAW, wallazi nafsi biyadihi, demi Allah, Rasulullah, demi jiwaku di dalam kekuasaannya, innaha la ta'dilu sulusal Quran. Ini ialah apa? Menyamai sepertiga Quran. Dalam sini ada dua pelajaran besar. Pertama ialah jangan memperkecilkan apa saja amalan. Jangan memperkecilkan apa saja yang orang buat, amalan apa pun kecil. Alah, itu jangan memperkecilkan amalan apapun. La tahkiranna minal ma'ruf syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu memperkecilkan satu kebaikan pun daripada apa pun kebaikan, walaupun jumpa saudara kamu dalam wajah yang ceria. Senyum sikit. Monyok itu. Senyum mata macam tu pun tak apa, tapi mulut tu ya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW jarang mengkritik orang di hadapan orang lain. Tak kritik orang di hadapan orang. Susah, itu sikap Nabi SAW tidak begitu. Orang cerita pasal orang, Nabi SAW tidak akan merendahkan orang yang diceritakan. Dia akan beri pengajaran kepada orang yang menceritakan tu. Buat apa menyambung orang untuk memperkatakan tentang orang. Jangan. Selain daripada memang surah itu ada kelebihan, tapi Nabi SAW juga bukan bersikap orang cerita pasal orang, Nabi SAW akan menyambung dengan mengatakan tentangnya. Ya. Baik. Kenapa dikatakan sepertiga Al-Quran? Kata Al-Maziri, dikatakan makna Quran ini ada 3
Sisi pertama cerita-cerita. Sisi kedua hukum hakam, dan sisi ketiga ialah tentang sifat-sifat ketuhanan. 3. Jadi Al-Fatihah, Al-Ikhlas tentang sifat Allah. So dah cover 1/3 daripada maksud Al-Quran. Al-Quran ada 3. Pertama tentang ketuhanan, yang kedua tentang cerita-cerita, yang ketiga hukum hakam. Jadi bila baca surah Al-Ikhlas, dah cover semua ketuhanan, dah cover 1/3 Al-Quran. Jadi makna 1/3 ini ialah pahalanya dari sudut baca anna thawaba qiraatiha yudha'af, digandakan seperti mana kita baca 1/3 Al-Quran tanpa gandaan. Boleh faham? Digandakan tanpa gandaan. Contoh 1/3 Quran ni berapa muka surat? Al-Quran ada berapa muka surat? Berapa? 600 lebih lah. So 1/3 ialah 200 muka surat. 200 muka surat ni ada berapa ayat? Berapa ayat? Banyak lah. Dalam berapa ayat ni ada berapa huruf? Berapa huruf? Jadi adakah orang baca 4 ayat ni akan sama dengan orang baca 200 muka surat ni? Pahala kata 1/3 Quran, takkan baca 4 ayat sama macam baca ratus ayat, kan? Kita kata ayatnya ada 6,000 lebih, 2,000 dengan 4 ayat. Jadi boleh ke? Maka sebab itulah dikatakan baca 4 ayat ni sama macam baca 2,000 ayat ni, ataupun 200 muka surat. Betul? 600 muka surat, betul? Sama macam baca 2,000 ayat ini tanpa digandakan. So baca 4 ayat sama macam 2,000 ayat ini. Tapi kalau kita betul-betul baca 2,000 ayat ini, maka digandakan 10. Ini kan 4 ayat, sepatutnya digandakan 10 saja, jadi 40. Betul? Kan Nabi SAW kata setiap huruf 10 hasanat, 10 pahala. Aku tak kata alif lam mim 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berapa banyak huruf? Tapi 4 ayat saja. Ini 200 ayat. Berapa banyak huruf? 200 muka surat. So, tapi kita buat dalam bentuk ayat. 4 ayat ni boleh dapat 40 saja, 40 kali. Tapi kalau kita baca 4 ayat ni, jadi 2,000 ayat tanpa digandakan. Padahal dapat 40 saja. Tetapi kalau kita baca 2,000 ayat ni betul-betul, pahalanya tidak 2,000 saja, sebab kali 10, 20,000. So ini ialah sama macam minimum yang dapat di sini. Tetapi tidak pernah ada orang dapat minimum di sini kalau dia baca di sini, sebab dia akan mesti digandakan. Jelas? Kau baca apa? 2,000 ayat tadi saya baca 4 ayat. Sama lah? Tak sama. Mana boleh sama? Berbuih-buih orang tu baca 200 muka surat. Kita baca ke Allah. 200 sama tak? Saya dah khatam dah 3 kali baca. Jangan macam tu cara fikir. Seronok orang. Berapa kali khatam tarawih? Ni Ramadan. Oi, banyak Ustaz. Semalam saya 3 kali saya khatam. Itu zaman Sayyidina Osman memang dia khatam Quran betul 3 kali satu malam. Ini kita baca Qul Allah betul 9 kali, 3 kali khatam maknanya. Mana boleh? Baik. Itu berbandingan pahala, Baik, yang kedua, kelebihan orang yang melaziminya ketika meninggal dunia. Lazimi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan, kita bersama dengan Nabi SAW di Tabuk. Maka matahari terbit pagi itu dengan syu'a, nyalaan cahaya
yang cerah tak pernah lihat cerah, gemelapan, cahaya yang gemilang, tetapi tak panas. Maknanya diliputi oleh, macam ada tinted lah, ya. Yang tak pernah pun jadi macam tu, cahayanya begitu. Cahayanya redup, terang dan redup. Kalau awan tutup habis lah. Awan tutup habis, gelap terus. Ni cahaya ada, tapi tak masuk, tak sinar UV tu. Maknanya ada tinted. Maka Jibril alaihi salam datang kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bertanya, "Ya Jibril, mali ara syams?" Kenapa aku lihat matahari hari ini dengan cahaya yang begini, dengan terang yang begini? Lam ara tala'at fi ma madha. Aku tak pernah lihat matahari terbit dengan cahaya macam ni. Qala inna zaka Muawiyah. Ini cerita pasal Muawiyah Al-Laisi, seorang sahabat, mata bil Madinah. Ini di Tabuk ni. Cerita Tabuk dan Madinah. Jauh tak? Jauh. Pernah sampai Tabuk? Jauh lah Tabuk dengan Madinah. Maka dari Madinah, cerita ini berlaku di Madinah. Di Tabuk ini sampai kesan berlaku di Madinah. Matal bil Madinah, meninggal di Madinah hari ini, ketika ini, mana saat ini. Fa ba'asallahu sab'ina alfa malakin, maka Allah utuskan 70,000 malaikat yusalluna alaihi, solat jenazah untuk dia. Jadi penuh lah langit ini, semua ditutupi oleh malaikat. Malaikat ni, yalah, dia ada pernah jadi malaikat tu dia macam awan putih. Dia macam awan. Sahabat kan ada baca Quran, jadi awan. Jadi awan putih yang turun makin dekat. Tapi awan tu bukan awan mendung, awan yang ada cahaya. Tahu awan yang ada cahaya? Macam berkilat. Dengan kilat kan nampak cahaya. Bayangkan awan dalamnya ada lampu. Ya. Akhirnya kudanya kan dah lompat-lompat, takut awan tu turun. Maknanya malaikat tu begitu. Tapi itu contoh saja, bukan malaikat macam awan. Banyaknya malaikat. Itu awan, bukan malaikat. Awan itu, malaikat itu kalau turun maknanya menghalanglah cahaya yang sinar UV itu semua untuk melepasinya. Itu tamsilan ataupun karamah kepada Muawiyah Al-Laisi. Wa fi ma zaka, ini apa pasal jadi macam ni? Qala kana yuksiru qul huwallahu ahad. Orang ini baca qul huwallahu ahad fil laili wan nahar, siang dan malam dan siang. Wa fi mamsyah, dan dalam jalan. Wa qiyamihi, dan berdiri. Wa qu'udihi, duduk pun baca, sentiasa baca qul huwallahu ahad. Akhirnya di solat oleh malaikat. Apa nak difahami di sini? Maksudnya ini karamah ke tak karamah? Karamah ke tak? Karamah, kemuliaan yang Allah berikan. Adakah semua sahabat dapat karamah ini? Adakah Nabi SAW dapat karamah ini pun? Jadi gelap je tu. Jadi apa? Tidak begitu. Nak menunjukkan apa sahaja yang berlaku kepada karamah tidak merendahkan orang yang tak ada karamah. Orang kata ini apa wali macam ni jadi, sahabat pun tak ada yang jadi macam tu. Memanglah apa semua sahabat nak kena jadi macam tu baru karamah itu betul? Tak. Hatta sesama sahabat pun, Muawiyah Al-Laisi berbanding dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, sudah tentulah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar lebih lagi. Tapi tak wafat, tak ada pun malaikat begitu, tak nampak pun jadi matahari lain. Bahkan Sayyidina Umar mati kena bunuh. So tak karamah tidak menunjukkan orang yang tak ada karamah itu lebih rendah. So kalau dia ada karamah, maksudnya lebih tinggi daripada tak. Oh, Nabi pun tak macam tu. Yalah, kenapa Nabi nak kena macam tu?
So tak semestinya kalau tak berlaku pada Nabi SAW, tak boleh berlaku pada orang lain yang berlaku kepada Nabi SAW. Bahkan kata para ulama, karamah para wali itu semua ialah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana menunjukkan kebenaran ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada karamah para wali melainkan cabang daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kebenaran. Itu yang pertama. Dan karamah ini berlaku bila? Ketika dia hidup ataupun wafat, meninggal. Meninggal ke waktu dia hidup? Cerita malaikat meninggal. Matahari jadi sangat lain. Ceritanya bila ni? Meninggal. Ceritanya? Meninggal. Ceritanya meninggal. So bila ceritanya meninggal, menunjukkan karamah boleh juga berlaku lepas meninggal. Lepas meninggal boleh saja berlaku. Boleh saja berlaku. Jelas. Ada juga kisah-kisah sahabat pun berlaku karamah lepas meninggal dunia. Ya. Ada yang baca Quran dalam kubur, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kelebihan mencintai surah Al-Ikhlas. Nabi SAW cerita, Aisyah cerita, ada satu orang yang sentiasa baca surah Qul huwallahu ahad dalam solat. Ya. Sentiasa baca Qul huwallahu ahad dalam solat. Sama ada dia baca rakaat pertama dan rakaat kedua, ataupun dia baca setiap kali satu surah dia baca juga Qul huwallahu ahad. Kisahnya begitu. Maksudnya lepas baca surah pilihannya, baca Qul huwallahu ahad. Ada yang mengatakan mesti surah Qul huwallahu ahad. Maksudnya rakaat kedua je surah Qul huwallahu ahad. Ya. Menutupnya dengan surah Qul huwallahu ahad. So ada orang yang komplain lah, konsisten dia baca Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Ada yang mengatakan yang baca surah pertama, kemudian surah Qul huwallahu ahad, rakaat kedua pun surah lain, lepas tu Qul huwallahu ahad. Maka sahabat mengatakan, wahai fulan, kau ni jadi imam, engkau bacalah sama ada surah lain ataupun Qul huwallahu ahad. Tak payahlah baca macam Al-Fatihah wajib, betul lah. Kemudian surah wajib, Qul huwallahu pun banyak wajib juga. Asyik. Jadi dia kata sama ada engkau terima aku jadi imam ataupun engkau suruh orang lain. Tapi sahabat kata ini je orang yang paling boleh baca pun. Maka Nabi SAW tanya, maka dalam riwayat yang pertama ni Allah Ta'ala mengatakan, Nabi SAW bertanya, kenapa kamu suka dia, surah ini? Maka dia katakan, ini ialah surah yang cerita tentang sifat Allah, sifatur Rahman, maka aku suka bacanya. Maka Nabi SAW mengatakan, cakap kepada dia, Allah cinta kepada dia. Maka hadis ini menceritakan tentang ada tak Nabi SAW ajar baca Qul huwallahu ahad setiap kali dalam solat? Tak ada. So menunjukkan apa? Hadis ini hadis riwayat Al-Bukhari, menunjukkan apa? Bolehnya kita konsisten sesuatu amalan yang kita sendiri susun. Tak ada bid'ah, ya. Tak ada bid'ah. Ini sebab kena faham sunnah ini bukan hadis sahaja. Sunnah ini manhaj. Kena tengok semua hadis, gabungkan macam mana Nabi SAW berinteraksi dengan benda baru. Ini kullu bid'atin dalalah. Tu saja. Satu hadis 1000 masalah lah, jadi mufti. Apa tu? Oi, kullu bid'atin dalalah. Ini? Oi, kullu bid'atin dalalah. Senang jadi mufti. Satu hadis apa? Kullu bid'atin dalalah dengan man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Tu saja. Bid'ah. Ini bukan jadi mufti cara begitu. Ya. Maka kerana itu tengok keseluruhan manhaj, tengok keseluruhan manhaj tarbiyah, keseluruhan manhaj
tarbiyah. Kena cerita manhaj tarbiyah itu. Apa yang menyusun kerangka bagaimana Nabi SAW berinteraksi kepada apa? Benda baru. Apa kerangka dia? Benda baru ni, ya, Nabi SAW jangan cerita pasal benda dunia. Benda dunia tak ada orang bincang pun. Cerita pasal benda agama ni lah. Oh, itu benda dunia. Cerita benda agama lah. Tengok benda yang agama yang para sahabat buat macam ini, Nabi tak komplain. Macam Sayyidina Bilal yang solat sunat. Solat apa? Solat sunat lepas bersuci, berwuduk, angkat hadas. Jadi ini menunjukkan apa? Boleh bahkan dalam ni terlalu banyak menceritakan amalan-amalan para sahabat dan tabi'in dalam surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Cerita ni banyak. Ya. Siapa yang baca, Masya Allah, banyak lah. Boleh dapatkan lah ni buku ni. Ni buku bersih lama, buku baru ada ARG keluarkan. Ada orang tanya boleh dapat PDF. Kena tanya ARG lah. Dia sediakan buku ni. Banyak lah kita nanti boleh cover perbahasannya. Dan insyaAllah pada kesempatan akan datang kita boleh masuk kepada tafsir Qul Huwallahu Ahad, ayat pertama, mungkin ayat kedua, ketiga, keempat, insyaAllah. Kalau kita buat laju-laju pun boleh baca sendiri lagi laju. Syarah tu kena yalah, saya boleh mana yang sempat lah, insyaAllah. Biasa setengah jam, 1 jam lah. Kita tangguh dulu. Ada kesempatan akan datang, nanti boleh siapa guna buku lagi senang, ya. Wallahu alam. Sambung hari Jumaat ni, ya. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.